Sebelum itu, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel saya, anda boleh berbuat demikian dengan menekan button subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tekan loceng, notifikasi dan dapatkan update daripada saya. Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Bersama dengan Cikgu Linda. Hari ini Cikgu Linda akan menerangkan tentang subtopik 1.6 iaitu mencipta satu struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan. Untuk melihat apakah yang kita akan pelajari pada hari ini, mari kita saksikan dahulu apakah hasil yang kita akan dapat setelah kita mempelajari subtopik ini. Standard pembelajaran, anak-anak akan dapat mencipta satu struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan. Anak-anak boleh mencipta, boleh memilih satu bentuk struktur organisasi yang bersesuaian dengan perniagaan anda nanti. Okey, di sini anak-anak boleh pilih struktur organisasikah yang mana paling sesuai digunakan di dalam perniagaan anak-anak suatu hari nanti. Okey, juga harap anak-anak dapat memahami, dapat mencipta, okey, dan memilih struktur yang sesuai, struktur organisasi yang sesuai untuk dipraktikkan, untuk dilaksanakan di dalam perniagaan anda. Seterusnya, kita lihat dahulu apakah maksud struktur organisasi. Okey, di sini struktur organisasi merujuk kepada pembahagian setiap tugas dan tanggungjawab dalam kalangan pekerja. Okey, pembahagian setiap tugas dan tanggungjawab di kalangan pekerja. Okey, sebab tu kita buat struktur organisasi kerana di setiap struktur organisasi itu telah ada unit-unit, jabatan-jabatan ataupun bahagian-bahagian yang dikecilkan tugasnya supaya setiap pekerja tadi tahu tentang job description dia ataupun tugas dia yang perlu dilakukan. Okay? Untuk pengetahuan anak-anak, terdapat beberapa jenis struktur organisasi bagi memenuhi keperluan perniagaan. Okay, kita akan lihat. Okay, ini adalah contoh struktur organisasi. Okay, sebenarnya anak-anak dah belajar sewaktu di tingkatan 4. Okay, anak-anak dah lihat struktur organisasi ini di dalam bab 4. Okay, kita boleh lihat di sini. Okay, cikgu refresh balik sedikit. Di mana struktur organisasi ini melibatkan 3 peringkat. Okay, di mana peringkat atas, okay, berwarna hijau ini adalah peringkat atasan. Yang berwarna biru ini peringkat pertengahan. Okay, pengurus-pengurus. Dan di bawah ini pengurus besar. Okay. Yang ni pengarah urusan, yang atas ni warna hijau pengarah urusan, yang warna biru pengurus besar, dan diturun di bahagian ketiga selalunya adalah level bawahan, iaitu sama ada officer, sama ada penyelia dan juga pekerja-pekerja biasa. Kadang-kadang di sini semua peringkat pengurus, ketua-ketua kepada unit kecil ini. Okay? Andai kata ini pengurus pemasaran, di sini adalah staf, penyelia, pegawai pemasaran. Okey. Dapat dia ada lagi bawah. Katakan ini pengurus kewangan. Okey, ini pegawai accountant. Okey, ataupun pegawai kewangan turun kepada accountant 1, accountant 2. Okey. Ini katakan pengurus human resource. Okey, turun kepada penyelia, turun kepada officer, okey, kemudian turun kepada staff biasa. Okey, di sinilah bila kita kata struktur organisasi tadi kan. Okey, pembahagian tugas. Okey, kita akan lihat setiap unit melakukan tugasnya sendiri. Sebab tu kita kata ada job description tadi ataupun huraian tugas yang boleh dilakukan dengan lebih mudah oleh setiap pekerja.
Seterusnya, kita akan lihat beberapa jenis struktur organisasi yang digunakan di kebanyakan perniagaan. Untuk pengetahuan anak-anak, terdapat 5 jenis struktur organisasi. Kita lihat yang pertama, struktur organisasi berdasarkan fungsi. Okey, ingat ya, berdasarkan fungsi. Okey, yang kedua, kita ada struktur organisasi berdasarkan produk. Yang ketiga, struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Yang keempat, struktur organisasi berdasarkan matriks. Dan yang terakhir, struktur organisasi berdasarkan geografi ataupun wilayah. Okey, anak-anak ingat ya, terdapat 5 jenis struktur organisasi berdasarkan fungsi, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, berdasarkan matriks, berdasarkan geografi ataupun wilayah. Okey, melalui struktur organisasi inilah, 5 jenis inilah anak-anak tadi boleh memilih dan boleh mencipta struktur organisasi yang bersesuaian dengan perniagaan. Okey, seterusnya kita lihat yang pertama, struktur organisasi berdasarkan fungsi. Apa dia? Apa yang dikatakan tentang fungsi tadi? Okey, jom kita lihat. Okey, untuk pengetahuan semua, bila sebut struktur organisasi berdasarkan fungsi, sebenarnya kebanyakan organisasi kita, sama ada kita di sektor swasta ataupun di sektor perkhidmatan awam, kebanyakannya bentuk ini diguna secara meluas kerana ia mudah dibentuk dan mudah dipraktikkan. Okey, mudah dibentuk dan mudah dipraktikkan. Sebab itulah banyak organisasi ataupun banyak perniagaan menggunakan struktur organisasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, bila kita menggunakan struktur organisasi berdasarkan fungsi, di situ kita akan menempatkan pekerja-pekerja itu mengikut kemahiran, mengikut kepakaran supaya jabatan kecil tadi dapat bergerak, dapat melaksanakan tugas dengan mudah. Sebab dah ada pekerja yang mahir di bahagian tertentu. Ada pekerja mahir di bahagian A, ada pekerja mahir di bahagian B. So, bila kita kecilkan mengikut fungsi, maksudnya setiap unit tadi, setiap fungsi tadi akan bergerak dengan mudah dan semua boleh membuat kerja masing-masing. Yang ketiga, diwujudkan berdasarkan fungsi-fungsi utama yang wujud di dalam perniagaan kita. Contohnya, pemasaran, pengeluaran, kewangan, R&D dan pengurusan sumber manusia. Sebenarnya yang ini kebanyakan yang awak semua dah belajar sewaktu di tingkatan 4. Yang kita dah belajar tentang 12 jenis fungsian yang berada di topik tingkatan 4, iaitu bab 4. Kebanyakan kita menggunakan struktur berdasarkan fungsi tadi. Mari kita lihat contohnya. Inilah contohnya. Kita ada pengurus besar, kita ada pengurus pengeluaran, pengurus kewangan, pengurus pemasaran, pengurus R&D, pengurus sumber manusia. Di bawah pengurus pemasaran akan ada pekerja-pekerja atau individu tadi. Maka individu tadi dah pakar, dah mahir, dia boleh buat kerja dia dengan lebih mudah, dengan cepat. So, pengurus pun rasa happy, rasa seronok, tak ada masalah yang berlaku di situ. Seterusnya, yang nombor 2, kita akan lihat struktur organisasi berdasarkan produk. Yang pertama, individu di sini akan bekerja mengikut pengalamannya, pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan penghasilan dalam produk tertentu tadi. Maksudnya, orang yang bekerja di sini berdasarkan produk A, produk B, produk C, produk D. Dia dah ada pengalaman tentang produk masing-masing dan dia tahu orang kata apa, kelebihan produk dia. Sebab dia dah mahir kan, sebab dia duduk jaga bahagian tu lama. Katakan duduk jaga bahagian produk A lama, 5 tahun. So di situ dia dah ada pengetahuan tentang produk A.
Okey, dia dah mahir tentang produk tadilah. Okey. Kebanyakan yang menggunakan struktur organisasi berdasarkan produk adalah perniagaan berskala besar. Okay, dia mengeluarkan pelbagai jenis produk. Okay. Dan yang ketiga, memudahkan pihak pengurusan menyelaraskan operasi atau perkhidmatan yang berkaitan dengan produk. Okay, kita boleh lihatlah kalau kita tengok kilang kosmetik ataupun kosmetik kecantikan kan. Okay, kalau kita tengok dia ada produk yang berkaitan dengan kesihatan untuk badan. Dia ada juga produk yang kecantikan luaran. Okay, kemudian ada jus minuman. Okay, untuk lelaki, untuk wanita, untuk orang yang warga emas. Okay, di sinilah kita perlu asingkan mengikut produk A, katakan untuk kecantikan dalaman. Okey, kemudian produk B untuk kecantikan luaran. Kemudian kita ada herbal untuk produk C. So di sini bila kita buat buy produk tadi, ia mudah untuk pihak pengurusan menyelaraskan operasi tadi. Okey, tersusun, berjalan lancar dan kita dapat detect apakah masalah yang berlaku di penghasilan produk A tadi. Okay, sebab dia ada pengurus yang jaga dia bahagian produk A. Okay, produk B pula tadi. Okay, katakan tadi apa cikgu kata? Untuk kecantikan luaran kan. Kecantikan luaran ni kita ada krim putih, lotion, kita ada sunblock, okay, krim untuk kempiskan perut. Okay, so di situ pengurus bahagian B akan memantau produk bahagian produk B tadilah, kecantikan luaran. So di situ dia dah ada pengalaman, dia dah ada pengetahuan. So lebih mudah untuk dia menguruskan yang berkaitan dengan produk dia lah bahagian B. So bahagian C herbal. Okay, herbal ni ada macam jenis herbal. Nak minuman herbal untuk apa? Minuman herbal untuk kuatkan tenaga. Okay, minuman herbal untuk berikan kesihatan yang baik. Okey, di situ untuk pengurusi akan lebih expert di bahagian produk C. Okey, dia boleh mengurus pengeluaran, dia boleh memantau pengeluaran di C, dia boleh tahu tentang permintaan barang di produk C. So begitulah nak cerita tentang produk. Okey, di mana kilang. Okey, ataupun peniaga ini kalau dia buka perniagaan, okey, berasaskan produk ini, banyak produk yang dia boleh hasilkan. Okey, selain daripada barang kecantikan, okey, untuk kesihatan, kita juga ada barang yang berkaitan tentang makanan, okey, berkaitan dengan non-food, bukan bahan makanan. Okey, di situ kita boleh ada pengurus bahagian produk A, produk B, produk C. Okay, kita lihat contoh di sini. Okay, pengurus besar, kita ada pengurus produk A, pengurus produk B, pengurus produk C, produk D dan produk E. Yang tadi lah cikgu cerita tu, by produk. Okay, A siapa pengurus dia? Okay, uruskan bahagian kecantikan, produk-produk kecantikan luaran. Bahagian B, produk kecantikan dalaman. Okay, bahagian C berkaitan dengan perawatan herbal jus herbal untuk bahagian ni untuk warga-warga emas. Okey, di situlah kita akan bahagikan. Okey, seterusnya kita akan lihat yang ketiga, struktur organisasi berdasarkan geografi ataupun wilayah. Okey, kita akan lihat. Okey, ia diwujudkan berdasarkan kawasan ataupun pasaran yang menjadi fokus syarikat. Okey, dan ia memerlukan sejumlah kaki tangan yang besar. Okey, kaki tangan mesti banyak. Okey, maksudnya di sini pekerja perlu lebih banyak sebab untuk menyelaras jabatan tadi. Okey, sebab dia dah ada banyak cawangan. So di sini contohnya lah, kita ada utara kan, wilayah utara, wilayah selatan, wilayah timur, wilayah barat. Okey, kalau utara kita kata negeri yang terlibat ialah Perlis dengan Kedah. So di situ akan ada pekerja yang akan mengawal ataupun memantau syarikat ataupun pengeluaran di bahagian utara tadi, iaitu di negeri Perlis
dan di negeri Kedah. Okey, seterusnya di bahagian selatan kita ada Johor, tak ada Melaka. Okey, itu yang berdekatan yang hampir ataupun kita ambil Johor sahaja. So di sini pekerja tadi akan memantau pengeluaran di bahagian ataupun staf di bahagian wilayah Johor. Begitu juga di sebelah barat dan juga sebelah timur. Okey, kalau timur kita ada Kelantan, kita ada Terengganu, kita ada Pahang. Di sebelah barat kita ada Selangor, KL, Perak. Okey, faham ke tak? Okey, berdasarkan geografi. So lebih kepada geografi ini lebih mudah untuk kita pantau. Okey, lebih mudah untuk kita kawal satu kawasan tadi. Kita lihat contoh. Okey, inilah contohnya. Kenapa di situ dah ceritakan wilayah utara siapa, wilayah selatan siapa nak jaga, timur siapa kontrol, wilayah Sabah siapa nak jaga, wilayah Sarawak pun siapa. So, kita tengok kat sini, okey, setiap pengurus, setiap bahagian itu adanya pengurus yang akan memantau pengeluaran ke, memantau hasil jualan kat situ. Okey, yang keempat, struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Okey, apa kaitan pula pelanggan kan? Kenapa kena ada kan? Okey, berdasarkan pelanggan ia diwujudkan berdasarkan kepada keperluan dan kehendak pelanggan syarikat tadi. Okey, siapa pelanggan dia kena wujudkanlah berdasarkan pelanggan sebab kehendak pelanggan, untuk memudahkan pelanggan dan untuk mengekalkan pelanggan tadi di syarikat dia. Itu penting nak mengekalkan pelanggan sedia ada. Yang kedua, biasanya diwujud dalam organisasi yang menawarkan perkhidmatan. Dan yang ketiga, menempatkan pekerja bergantung kepada kepakaran mengikut jenis perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kita lihat di sini contoh terus nak. Okey, katakan ini di sebuah bank. Okey, bank mana? Okey, rahsia bank dia. Okey, kita ada pelanggan A. Pelanggan A ni lebih guna untuk menggunakan perkhidmatan kaunter. Sebab tu kita tengok di bank-bank ada banyak kaunter-kaunter dibuka untuk memudahkan pelanggan tadi terus pergi ke kaunter sama ada nak menyimpan wang ataupun nak mengeluarkan wang ataupun perkhidmatan lain. Okey, pelanggan B pula dia lebih suka untuk menggunakan mesin ATM. Maka dengan itu bank akan menyediakan mesin ATM ini dengan lebih banyak sama ada untuk di dalam bank itu sendiri ataupun perkhidmatan ATM tadi diletakkan di kedai-kedai kecil ataupun di dalam kedai minyak, stesen minyak. Okey, kemudian pelanggan C, untuk mendapatkan khidmat nasihat pelaburan, ini kepada peniaga-peniaga besar, nak melabur wang, ataupun nak membuat pelaburan supaya mendapat faedah, perlu jumpa pegawai yang pandai berkaitan dengan pelaburan. Dan kita ada pelanggan yang suka tentang perkhidmatan lain. Perkhidmatan untuk buat kad kredit, perkhidmatan untuk membuat pinjaman rumah, perkhidmatan untuk buat pinjaman kereta, ataupun membuat perkhidmatan membeli motor sikal, pinjaman membeli motor sikal. Itu contohnya lah. Ni pelanggan berdasarkan pelanggan. Sebab dia nak pelanggan yang menggunakan kemudahan di bank tadi berasa seronok dengan adanya kemudahan yang disediakan sebab telah memudahkan pelanggan tadi. Kita ada secara online kan. Seterusnya kita lihat yang terakhir, struktur organisasi berdasarkan matriks. Yang matriks ni lah susah sikit kan. Tak apa, sebenarnya senang je, tak ada susah. Dia juga dikenali sebagai sistem berbilang arahan. Kenapa berbilang arahan? Tadi cikgu terangkan. Kemudian dia adalah kombinasi dua di antara struktur organisasi fungsi dan struktur organisasi mengikut
produk. Okey, dia bergabung antara dua ini, akhirnya berbentuk struktur organisasi berdasarkan matrix. Okey. Okey, ingat dia berbilang arahan, gabungan dua iaitu struktur berdasarkan fungsi dan struktur berdasarkan produk. Okey, mari kita lihat contohnya, senang cikgu cakap lah. Okey, roket berlepas. Okey, ni kita ada pengurus yang paling besar, kita ada pengarah urusan lah, pengurus besar. Okey, ni paling atas. Kemudian kita ada pengarah. Okey, nampak tak? Ada banyak pengarah kat sini. Okey, di sini juga kita ada penyelia. Okey, sebenarnya di sini eksekutif ini, eksekutif projek A, eksekutif projek B, projek C ini sebenarnya dia boleh berhubung dengan sesiapa sahaja. Sebab tu dia berbilang arahan kan. Okey, dengan sesiapa sahaja sebab dia perlu menyampaikan maklumat itu kepada pengarah-pengarah yang terlibat. Sebab projek A buat projek A, projek B dia buat projek lain, projek C projek lain. So masing-masing perlu menyampaikan informasi ataupun data kepada pengarah-pengarah yang dikehendaki. Mungkin eksekutif projek A memerlukan menyampaikan data kepada pengarah operasi. Projek B pun sama. Okey, mungkin projek A akan nak tengok pergi ke reka bentuk. Okey. Pengarah pemasaran juga boleh juga nak menurun untuk melihat ke projek C. Okey, sebab tu dia berkait dengan semua ini. Ikut tak mungkin semua. Okey, mungkin dia pergi dekat operasi, B pergi kat kewangan, A operasi dan reka bentuk. Okey, maksudnya dia melibatkan semua dekat sini. Okey, berdasarkan matrik. Okey, juga harap anak-anak faham ya. Sebab dia bukan satu arahan. Kalau fungsi daripada atas turun ke bawah. Atas turun ke bawah. Maka tu juga produk. Atas turun by produk. Tapi bila kita datang ke matrix, produk tadi boleh pergi ke pengarah mana yang dia nak. Okey. Pengarah pula boleh pergi ke projek mana yang dia nak tengok. Okey, ikut dia. Okey, sebab tu kita berbilang arahan. Okey, juga harap anak-anak faham. Okey, syukur alhamdulillah. Okay, kita dah selesai mempelajari subtopik 1.6. Cikgu harap anak-anak murid dapat memahami dan membezakan 5 jenis struktur organisasi tadi dan boleh mencipta beberapa bentuk struktur organisasi yang boleh digunakan di dalam perniagaan awak. Dan sebenarnya struktur organisasi ini sendiri kita boleh lihat berada di dalam kelas kita, berada di dalam unit beruniform kita ada struktur organisasi. Kita juga boleh lihat struktur organisasi di kelab-kelab dan persatuan. Dan di sekolah sendiri pun ada struktur organisasi. Okey, ataupun kita panggil struktur organisasi. Di situlah sebenarnya awak semua dah mempelajari dan kita tambahkan sikit dengan lebih banyak, dengan lebih 2 atau 3 yang struktur yang kita tak pernah lihat. Okey, di sini anak-anak dapat menambah ilmu tentang struktur organisasi. Okey, cikgu harap anak-anak murid faham tentang struktur organisasi tadi. Okey, kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang, pada video yang akan datang. Cikgu harap video ini bermanfaat untuk anda semua. Okey, buatkan kepada rakan-rakan yang lain dan akhir sekali jangan lupa like, subscribe dan share. Bye. Assalamualaikum.